Okey. Yang kedua, Mama Z akan buat rekod ni. Mama Z sampai buat 2 jenis ni sebab Mama Z kesian dekat pelajar. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Z akan masuk tajuk 11. Kalau pelajar tak faham, boleh tanya soalan, jangan malu. Dan memang budaya kita pada sesi ini adalah memang kita belajar kebanyakannya dalam talian. Okey, secara online. Okey, untuk tajuk 11, ada setengah pelajar dah belajar di sekolah dan ada pelajar yang belum belajar. Jadi kita akan belajar yang ini supaya pelajar boleh skor markah yang tinggi semasa exam nanti. Selain awak gunakan benda ni dalam daily life. Okay? Daily life sekarang ni, masalah ibu bapa awak sekarang ni, yang kalau awak perasan lah, kalau awak ambil tahu tentang mak ayah awak kan, masalahnya tentang telur ayam. Perasan tak telur ayam? Okey, telur ayam sebelum ni Mama Z pun tak ingat grade apa RM RM11. Sepapan telur ayam 30 biji tu harganya RM11. Dan oleh kerana pengeluaran telur ayam ni tak ada dah sekarang ni, harganya melonjak menjadi RM18, Mama Z dengar kata. Dia melonjak sebab bekalannya tak ada. Dia ada banyak sebab lah kenapa bekalannya tak ada tu kan. Sebab dia nak suruh harga melonjak sebenarnya kan. Okey, so kalau dijual dengan harga RM11, contohnya kita dapati jualan telur ayam tu adalah 100 papan. Kalau harga dinaikkan kepada RM18, kita dapati jualannya cuma 80 papan. Contoh Mama Z bagi dah. Yang proses yang kita sedang hadap sekarang ni, negara kita sedang hadapi sekarang ni tentang ayam, tentang telur ayam, itu merupakan tentang index number. Okay, index number. Sekejap lagi Mama Z akan terang secara terperinci. Okay, so yang pertama, kita akan belajar apa itu index number. Yang kedua, kita akan pergi kepada unweighted index number. Okey, yang ketiga, kita akan pergi kepada weighted index number. Okey, ketiga-tiga subtopik ni kita akan selesaikan dalam tempoh tidak lebih dari 40 minit. Okey, tak lebih dari 40 minit. Jadi kita tengok dahulu pengenalan untuk tajuk 11.1 index number ni. Kemudian dia sebenarnya dia kata identify the concept of index number as measurement of change. Kita nak cerita tentang pengukuran perubahan. Yang Mama Z cerita tadi, telur ayam harganya berubah daripada RM11 kepada RM18. Okay? Dan bagaimana dia mempengaruhi kuantiti jualan daripada 100 papan kepada 80 papan sahaja. Okay, kemudian identify the types of index number. Okay, biasanya index number ni kita memang bercerita tentang harga barang dan kuantiti jualan sahaja. Jadi, walaupun tentang price, dia tetap index, kita panggil index number juga. Kalau tentang kuantiti pun index number, sebab kita ada dua benda yang kita akan ambil tahu untuk silibus dimatrikulasi, iaitu harga barang dan kuantiti jualan. Okey. Tajuk 11.1, nombor 1 dah. An index number is number that express the relative change in price, quantity or value compare. Apa-apa nilai yang dibandingkan. Okay, dan bergantung kepada base period, tahun asas. Tahun asas ditentukan oleh soalan. Kita tak boleh kata tahun sebelum tu tahun asas. Kita kena ikut soalan mention yang manakah tahun asas. Okay, an index number measure how much a variable change over time. Okay, kita nak hitung perubahan. Okay, sebagai contoh tadi, kalau Mama Z boleh tunjuk dekat pelajar, indeks sama dengan harga
harga telur ayam. Harga telur ayam pada harga mula-mula dia berapa? Harga telur ayam? Berapa ya harga telur ayam? Saya putus. RM11. RM11. Harga telur ayam sekarang adalah RM18. Jadi kalau kita nak tahu indeks dia, kita akan kira 18 per dengan 11 darab dengan 100. Okay, 18 per dengan 11 darab dengan 100. Jadi awak dapat untuk KSD 163.636. Ni dia. Kita panggil dia perubahan. Bagi pelajar, dia tak ada masalah sebab bukan dia beli telur ayam tu. Ayah dia beli, dia tak cara pun. Cuma apabila Mama Z ajar tajuk index number, awak kena ambil kisah. Daripada RM18, daripada RM11, telur ayam meningkat menjadi RM18. Sebenarnya, indeks number dia adalah 163.636. Apakah maksud 163.636? Okey, nilai asas adalah 100. Okey, 163.636. Berapakah lebihnya daripada 100? Ada tak lebihnya? 63. So, kita dapati 63.636 ni lebih. Okey. Increase, kita kena kata increase. Saya kena comel sikit kalau kita tengok, kalau kita dengar menteri kita duk terang meningkat, kita kena tengok increase. 63.636%. Compare to the base year. So, yang Mama Z dengar sekarang lah, Mama Z pun memang tak beli telur ayam dengan ayam sebab uncle yang beli. Cuma semalam bila nak kereta dia sebut, harga telur ayam RM11 dulu. Sekarang tak dapat dah, dia kata sekarang dah RM18. Kalau awak tengok video kelas lain, Mama Z buat contoh nasi lemak. Untuk kelas awak ni special buat tentang telur ayam. Okay, harga telur ayam sebenarnya telah meningkat 63.636% berbanding harga sebelum ini. Kalau sebelum ini maksudnya kita refer tahun 2021, sekarang adalah tahun 2022. Kita tak belajar faktor-faktor harga meningkat, tak belajar. Kita cuma nak tengok berapa kuantiti barang berubah dan berapa harga barang berubah. Itulah yang akan kita cover dalam tajuk index number. Okey, itu contoh tadi lah. Okey, nanti Mama Z pergi lagi contoh, ni baru pengenalan. Two common type of index number are, the first one is about price index, which is we compare the price level from one period to another period. And then the second one is quantity index, which is we measure how much the number or quantity of consumer goods change over time. Kita buat tadilah. Yang tadi Mama Z buat tentang harga saja. Katakan pelajar nak kira, dia nak tengok kuantiti pula. Kuantiti pada tahun 2022 ialah 80 papan. Kuantiti 2021 adalah 100 papan. Okey, so kalau kita kira guna kalkulator, 80 per dengan 100, kemudian dapat 80 lah deh. Cikgu Mek ke? Dapat 80. So, pelajar dapat 80 indeks dia. Jadi, kalau orang suruh pelajar buat kesimpulan, kalau kurang daripada 100, kita kena buat kesimpulan decrease. Decrease. Berapa yang kurang daripada 100 ni? Berapa kurang? 20%. Compare to the base year. Mama Z buat dua-dua.
Mama Z buat dari segi perubahan harga dan juga perubahan kuantiti. Itu yang diceritakan oleh nota nombor 3. Dan nota nombor 4 menyokong sekali. Ada 3 faktor penting. Yang pertama, bilangan item. Yang kedua adalah tentang tahun asas. Yang ketiga adalah pemberat. Okay, ada 3 perkara penting yang kita akan lihat nanti. Okay, itu tajuk 11.1. Daripada tajuk 11.1 tidak ada soalan akan ditanya sebab dia hanyalah mukadimah saja. Okey, kemudian Mama Z pergi kepada 11.2. Mama Z nak bagi dulu dia punya label dulu. Kalau telur ayam tadi RM11, okay, labelnya adalah harga semasa. Kalau telur ayam tadi RM18, kita labelkan dia sebagai price semasa. Label dia. Okey, kemudian kalau kuantiti barang tadi 100, itu merujuk kepada kuantiti pada tahun asas. Kalau nilainya 80, itu merupakan kuantiti pada tahun semasa. Itu cara kita nak labelkan. Kalau sekarang menteri kita dah sebut R0. Okay, R0 tu, ni not. Not tu merujuk kepada ni, not. Ni maksud not. P0, P1, Q0, Q1. Dan menteri kita selalu sebut kadar keberjangkitan. Kadar keberjangkitan COVID. Rho not. Dia merujuk kepada R0. Kalau pelajar dengar lah. Tapi pelajar sekarang tak dengar. Dia cuma nak dengar Menteri Umum Cuti. Dia nak dengar waktu je. Okay. So, selesai waktu. So, Mama Z nak bagi tahu. Mama Z masih di talian kot. Okay. Mama Z nak bagi tahu. Berita baik untuk pelajar perekonomian. Awak adalah batch yang terakhir belajar tajuk ni. Juni awak nanti tak belajar dah sebab tajuk ni terlalu mudah. Dia tak tanya tajuk mudah ni dia royak. Okey, untuk tajuk unweighted index number, dia akan bagi 6 rumus dekat pelajar. A, B, C, D, E, F. 6 rumus. Dia bagi siap dengan label bersama dengan rumus dalam kotak nanti. Dia bagi semua. Yang pertama, simple relative price. Itu rumus dia. Yang kedua, simple relative quantity. Ini rumus dia. Jadi pelajar kena bijak memilih nanti. Yang seterusnya, yang ketiga, simple aggregate price. Ini dia. Yang keempat, simple aggregate quantity. Ini rumus dia. Okey, yang kelima adalah simple average price. Okey, kita boleh tengok perbezaan antara simple aggregate dengan simple average. Mama Z tunjuk perbezaan rumus. Kalau tak nak kaji pun tak apa, cuma Mama Z nak tunjuk. Sebab oleh kerana sini awak dulu selalu buat salah. Jadi Mama Z tunjuk apa yang salah. Okey, apabila dia cerita tentang aggregate. Okey, dia cerita tentang aggregate. Aggregate ni maksudnya adalah proses tambah. Proses tambah ada 2. Okey, ada 2 di sini. Yang pertama, tambah belah atas. Yang kedua, tambah yang bawah. Itu untuk aggregate. Sama juga dengan aggregate kuantiti. Yang atas ni tambah semua kuantiti pada tahun semasa. Awak perkan dengan kuantiti pada tahun asas pun awak tambah. Okey, berbanding dengan average. Berbanding dengan average,
rumusnya ada 1 per dengan N. Dan operasi menambah hanya ada 1. Dan apa yang harus kita tambah? Yang ni take note. Kita tambah nisbah nilai. Yang ini kita tambah nilai-nilai. Kita tambah nilai-nilai, kita perkan dengan hasil tambah nilai-nilai. Tetapi untuk average, kita menambah nisbah nilai. Macam tu. So, selesai dah tajuk 11.2. Habis dah tajuk 11.2 dah. Mana awak baru masuk? Selamat datang. Basuh muka dulu tu. Basuh muka dulu. Ada 13 orang ni. Ada lagi tak cukup masuk dah? Basuh muka dulu. Mari kita ngaji. Habis dah 11.2 ni. Okey, untuk mengukuhkan mengukuhkan, so Mama Z akan buat latihan 1 dahulu. Okey, untuk kukuhkan apa yang Mama Z terang dalam tajuk 11.2. Okey, kita kena baca daripada ayat pokok. The above table shows the price per kg and quantity produced for 3 types of rice for year 2015 and 2020. Okey, betul dah dia ayat. Tu ayat yang pertama. Soalan A. Simple Relative Price Index. Beras yang mana satu? Beras X. For year 2020, using 2015 as the base year. Tahun base kita ialah tahun 2015. Okey, yang pertama Mama Z akan copy dahulu rumus. I sama dengan. Nak guna rumus mana ni? Rumus A, B, C, D. Orang tu tak mana? A, B, C, D, E, F. Simple relative price. Ni deh. A deh. A. Okey, kita akan guna rumus A. Kita salin rumus A. P1 per dengan P0 darab dengan 100. Ni rumus A. Kita nak ambil harga yang mana? Harga beras X. Harga pada tahun 2020 yang tu. Harga pada tahun 2015 yang itu. Jadi Mama Z tulis sama dengan RM2.50 per dengan RM2 darab dengan 100. Okey. So, Mama Z tambah sikit soalan kat sini. Tambah sikit soalan. Mama Z nak ajar sekali dengan interpret. Nak ajar sekali dengan kesimpulan. Okey, sama dengan kita tekan je kalkulator. RM2.50 bahagi dengan RM2 darab dengan 100. Jadi awak dapat 125. Soalan Mama Z. Lebih ataupun kurang dari 100? Lebih. Berapa lebih? Jadi kita kena bagi tahu increase 25% compare to, kalau tak nak eja to the base year, awak tulis je tahun base tu 2015. Tadi Mama Z ajar tadi compare to the base year sebab Mama Z tak ada lagi soalan yang menyatakan siapakah tahun base. Ayat ini dia dah bagi tahu 2015 as the base year. Jadi increase 25% compare to 2015. Jadi kat sini awak akan dapat markah penuh dia 3. Okay, markah penuh dia 3. Yang pertama K1, J1, B1. Markahnya 3.
Tu Mama Z jawab soalan A. Ni jawab soalan A. Okey, sekarang Mama Z nak pergi soalan B pula. Okey, soalan B Mama Z highlight dengan warna kuning pula. Okey, simple relative quantity index. Kuantiti pula. Yang mana satu? Okey, beras jenis Y. Jadi Mama Z tulis tepi ni dah. Tepi ni untuk soalan B sekarang ni. Okey, Mama Z akan rujuk rumus I sama dengan, sebab dia nak kuantiti Q1 per dengan Q0 darab dengan 100. Okey, apakah harga, bukan harga, kuantiti. Kuantiti untuk Y, yang ini 5,000, yang ini 7,000. Jadi Mama Z guna 5,000 perkan dengan 7,000 darab dengan 100. Okey, kalau ikutkan kita nombor ni dengan nombor ni padam kan? Kalau kita tak padam pun tak apa. Cuma Mama Z nak bagi tahu, bila kita tekan kalkulator tu kita boleh padamkan nilai kuning tu lah. Okey, so kita tulis 5/7 darab dengan 100. Jadi awak dapat jawapannya ialah 71.429. 71.429. Soalan medium. Dia kurang ataupun lebih dari 100? Kurang. Berapa kurang? 100 tolak 71.429. 28,571. 28.571 deh. Okey, jadi oleh kerana kurang, Mama Z kena guna decrease 28.571% compare to 2015. Pun dapat 3 markah. Ni dapat 3 markah juga. Okey, tu soalan B. Mama Z buka dulu ruang untuk pelajar bertanya soalan A dengan B. Yang mana tak faham? Okey, boleh bagi tahu dulu yang mana tak faham. Faham. Okey, kalau boleh seterusnya Mama Z nak pergi kepada C. Soalan C. Okey, baca dahulu soalan. Okey, baca dulu soalan. Okey, soalan kita nak simple aggregate price. Okey, simple aggregate price. Rumus dia dulu. I sama dengan aggregate akan ada 2 tanda summation ni. Ada 2. Oleh kerana dia nak price, so ke atas ni adalah P1. Kat bawah ni adalah P0. Jangan lupa darab dengan 100. Ni Mama ambil rumus C. Okey, rumus C. Okey, kemudian daripada table yang kita ada ni, kita nak ceritakan tentang price. Pada tahun 2020, ini adalah price dia, warna kuning. 2015, warna biru price dia. Jadi, untuk mengiranya sama dengan RM2.50 tambah RM2.60 tambah RM2.80. Mama Z menambah semua harga pada tahun 2020. Okey, kemudian kita perkan dengan harga pada tahun 2015, RM2 tambah RM2.20 tambah RM2.40 darab dengan 100. Okey, tidak perlu mengira satu persatu sebab kalkulator kita adalah kalkulator yang sangat canggih. Kita guna kelebihan yang ada. Okey, kita buat pecahan siap-siap. Yang atas RM2.50
tambah RM2.60 tambah RM2.80. Okey, itu yang atas. Yang bawah RM2 tambah RM2.20 tambah RM2.40. Okey, darab dengan 100. Okey, dapat jawapan macam tu, tekan SD. Awak akan dapat 119.697. Okey, Mama Z buka kepada soalan untuk C. Okey, ada tak soalan nak tanya C ataupun Mama Z salah kira? Tak ada letak simbol beratur ni lah. Gana? Tak ada letak simbol beratur tu. Tak boleh letak. Siapa letak? Katakan pelajar tambah simbol di belakang ni, dia jadi markah kosong. Sebab ciri-ciri nombor indeks ni ialah dia tidak boleh ada unit. Dia hanyalah nombor biasa. Sebabnya Mama Z darab dengan 100. Bukannya Mama Z darab 100% ke? Tu dia kesan dia. Jadi kena ingat sampai bila-bila, bagus soalan kawan kita. Perlu tak letak simbol peratus? Jawapannya haram. Tak boleh letak. Letak salah selalu sebab indeks itu merujuk kepada perubahan sahaja. Bila perubahan, dia tak ada simbol peratus. Boleh? Okey, kalau soalan minta interpret your answer, jawapan kita increase ke decrease? Soalan sekarang ni. Increase. Okay? Sebab dia lebih pada 100, increase. Kalau dia 100 tepat-tepat, maksudnya tiada perubahan. Bawah pada 100, maksudnya decrease. Lebih pada 100, maksudnya increase. Tu dia. Tu Mama Z buat soalan C. Okay, kita pergi pada D pula. Soalan D, dia nak simple aggregate tapi dia nak kuantiti pula. Jadi rumus kita ialah I sama dengan bila aggregate kena ada dua ni. Okey, yang atas tu Q1, yang bawah Q0 darab 100 solid, bukan 100%. 100 solid. So yang ini Mama Z akan kira nilai kuantiti pada tahun 2020, Mama Z akan perkan dengan kuantiti pada tahun 2015. Okey, cuma untuk Mama Z tulis penuh lah ni. Okey. 6,000 tambah 5,000 tambah 8,000 per dengan yang kuantiti pada tahun asas 5,000 tambah 7,000 tambah 4,000 darab dengan 100. Jadi bila Mama Z ringkaskan, yang atas tu kalau Mama Z kira, kita tak adalah nak tulis 6,000 macam tu. Kita tulis Mama Z buat macam ni dah. Yang atas tu jadi 6 tambah 5 tambah 8 di atas. Yang bawah 5 tambah 7 tambah 4. Darab dengan 100. Okey, so pelajar akan dapat 118.75. Okey, kalau pelajar kira, katakan pelajar dia malas nak fikir kan. Katakan dia nak kira 6,000 tambah 5,000 tambah 8,000 per 5,000 tambah 7,000 tambah 4,000. Okey, darab dengan 100. Sebenarnya dia dah rugi banyak saat semasa menulis nilai kosong tadi. Kita akan dapat jawapan yang sama sebenarnya. Okey, jawapan yang sama sebenarnya. Dan ada juga kalau Mama Z menanda kertas, dia kira macam ni. I sama dengan 6K tambah 5K tambah 8K
per dengan 5K tambah 7K tambah 4K darab 100 pun boleh. Okay? Boleh juga. Nanti kalau kita kira macam biasa-biasa kan, 6 tambah 5, 11, ke atas tu 19K. Kat bawah 5, 12, 16. Okey, kan? Kita boleh nampak ni, K dengan K ni sebenarnya tak ada pun. Boleh potong. Jadi kalau awak tekan kalkulator, tinggal je 19 per 16. Kemudian darab dengan 100. Kita akan dapat jawapan yang sama. Okey. Boleh ke faham yang D tu? Faham, Mama. Boleh. Faham. Ruangan menulis Mama Z dah buat kat bawah ni. Setiap ruangan tu ada dah video dia. Cuma bila pelajar di rumah, dia banyak kerja lain. Banyak kerja lain. Kalau kat asrama dia tak payah nanak nasi tu. Kat rumah dia kena nanak nasi lah. Moga mak nampak duduk rumah kan. Mak nak rehat juga kadang-kadang. Bantulah mak sikit-sikit tu. Jangan kena orang getah sudah lah. Dalam buat getah tu tak ada lain nak dengar Mama Z mengajar ni. Dapat duit elang lah kan. 250 guna waktu. Okey, Mama Z nak jawab soalan. Sekejap tertutup pula soalan ni. Okay, sekejap Mama Z buka balik. Tertekan. Bukan stres, tertekan. Okey. Okey, sekarang Mama Z nak jawab soalan E. Okey, dengar betul-betul. Semalam pun ada pelajar yang dah bertanya, kenapa lain macam jalan kerja dia kata. Okey, Mama Z nak jawab yang E sekarang ni. Okay, dia kata simple average. Okay, average relative. Dia ada perkataan average, dia ada price, dia ada 3 types. Kemudian 2015 as the base year. Yang ini dia bagi tahu 2015. Kalau soalan kata tahun asasnya 2020, kita kena akur dengan kehendak soalan. Okey, yang pertama Mama Z salin rumus dulu. Okey, untuk soalan E ni Mama Z salin rumus dahulu. Padam ni sekejap deh. Okey. I sama dengan, dia ada 1/n tadi Mama Z cerita panjang-panjang tadi. Kemudian dia ada jumlah seketul. Kemudian kat sini dia kata P1 nisbah P0. Darab dengan 100. Rumus E tadi. Okey. Mama, rumus ni dia bagi ke duduk dalam lesson? Dia bagi semua. Dia bagi semua ke pelajar account. Sebab dia tu Mama Z. Gitu. Dia yang menaik skema, dia yang menaik formula tu Mama Z yang type. Jadi pelajar kena ambil kesempatan dia bagi rumus ke. Tidak kita masuk nilai. Jadi masa exam tu kita kena buka mata luah untuk tengok nombor. Yang Mama Z tunjuk nombor kawak ni 5,000. Exam nanti kadang-kadang 500,000. Jadi kena bilangin kosong tu kita kena alert. Sebab awak kan nak jadi business woman dah nanti. Tak ada lah nak nego 5,000 ni. Kalau boleh pendapatan nak 500,000, 500 juta. Jadi awak kena terima bilangan kosong tu kena hati-hati. Terutamanya semasa menulis cek. Kan cek kita nak bayar kat orang, kita kena tengok molek kosong tu. 5,000, 3 butir kosong. 50,000, 4 butir kosong. Ni bukan rupiah ni. Ni Malaysia punya duit silap bagi duit ke 5 juta kak. Ingatkan tulis 50 riau punya 5 juta duit kat orang. Okay, jadi kena alert lah pajak akaun, kena hati-hati. Okey, soalan bagi tahu bilangan jenisnya ada 3. Bermaksud Mama Z kena salin 1/3. Kemudian untuk membuat proses tambah, Mama Z akan kurung dalam bracket. Okey, kurung dalam bracket. So yang pertama Mama Z akan tengok
Okey, kita kena ada pemadam dengan pensel nanti, nak kena padam. Harga yang pertama. Harga pertama RM2.5 dengan RM2. Jadi kita kena tulis sini. RM2.5 nisbah dengan RM2. Itu maksud rumus kita. Kemudian barulah tambah. Yang kedua, harga barangnya ialah RM2.60. Harga sebelumnya RM2.20. RM2.60 nisbah dengan RM2.20. Tambah dengan yang seterusnya RM2.80, RM2.40. So, nisbah di antara RM2.80. Sekejap RM2.80 per dengan RM2.40. Darab dengan 100. Okey. Setakat ni ada nak tanya tak? Tak ada. Mama nak tekan kalkulator. Okey. 1/3 kurungan. Mama Z nak tekan 2.5 per RM2. Gerakkan cursor. Tambah RM2.60 per dengan RM2.20. Tambah RM2.80 per dengan RM2.40. Okey, darab dengan 100. Okey, jadi awak dapat nilai macam ni, awak tekan je SD, awak akan dapat 119. Okey, 119.949 kod. Okey, betul. Macam tu. Boleh? Boleh. Kalau dia minta kita interpret, sebab markah interpret tu satu. Antara increase ataupun decrease lah nanti. Okey, Mama Z buat F pula. Okey, kali ni Mama Z nak tunjuk kita tak nak tulis rumus. Sebab exam dekat sini tak ada markah. Tak ada markah. Jadi Mama Z tu nak buat I sama dengan 1/3. Okey, kurungan. Nisbah mula-mula ialah 6,000 per dengan 5,000. Tambah beras Y 5,000 per dengan 7,000. Tambah 8,000 per dengan 4,000. Darab dengan 100. So, Mama Z masukkan ke dalam rumus simple average relative quantity. Dan kita akan terus tulis jawapan. Okey, tak apa, tulis je kat sini 1/3. Okey, semasa Mama Z masukkan nilai, Mama Z dah tahu itu adalah 6/5. Jadi kita dah boleh jimat 6 saat di situ. 6/5. Okey, awak boleh pemudahkan di situ tapi tak perlu conteng lah. Okey, tambah dengan 5/7. Okey, tambah dengan 8/4. Boleh ringkaskan. Awak bayang 6 saat, kemudian ada 3, 18 saat untung. Ya Allah. So, awak dapat jawapannya ialah 130. Okey, 130.476. Itu dia cara mengira untuk simple average relative quantity index of 3 types of rice for year 2020 using 2015 as the base year. Jadi kita kena baca ayat sampai habis. Kita takut dia pusing. 2020 as a base year. Okay, kalau dia kata 2020 sebagai tahun asas, yang atas ni 5,000, yang bawah ni 6,000. Kalau dia tukar lah. Sekarang ni dia tak tukar. Okay, Mama Z buka peluang dahulu untuk tajuk 11.2. Ada soalan tak?
Okey. Faham. Faham Okey, last. Nak habis dah. Mama Z nak ajar muka surat 9. Nak habis dah ni. Ada lagi sini. Muka surat 8 dulu. Kemudian Mama Z nak masuk tajuk 11.3. Untuk tajuk 11.3, semua rumus akan diberikan kepada pelajar. Okay? Rumus ini pernah ditarik balik tahun lepas. Pernah ditarik balik. Kemudian Mama Z minta belas kasihan. Masukkan semula. Untuk awak ni, Mama Z berani cakap sebab dia kata rumus sama seperti tahun lepas. Tahun lepas rumus diberi, maksudnya tahun awak pun diberi. Okey, so yang kita nak belajar adalah untuk weighted index number. Dia ada less payers price, quantity less payers price, less payers quantity index. Satu lagi Pashi price, satu lagi Pashi quantity. Nama dia tu sebab sempena orang yang reka rumah ni dah. Kalau yang reka tu reka rumah ni contohnya adalah sekejap tengok nama, tak ingat nama dah. Yang contohnya yang reka ni Aini. Aini. Jadi rumah ni akan jadi Aini price index. Sebab less payer tu nama orang. Pasi pun nama orang. Jangan tanyalah apa pelik-pelik tu. Tu nama orang yang reka. Kalau yang reka tu Mama Z, Zuzita Price. Gitu. Okay, nama dia saja. Okay, so weighted index number ni setiap rumus berserta dengan label akan diberikan semasa exam. Okay, kita ada less payers price index, kita ada less payers quantity index, Pashi price, dan last sekali Pashi quantity. Rumus tidak perlu dihafal. Jadi Mama Z perlu copy rumus sekejap. Perlu copy rumus. Okay. Okay, sebab Mama Z tak ingat, memang tak akan ingat lah sebab dia bagi kan. Okay, so Mama Z nak tunjuk penggunaannya di sini. Example nombor 2. Kat sini. So Mama Z akan rumus dekat-dekat. Okay, Mama Z letak rumus dekat-dekat. Okay, soalan nombor 2, Mama Z nak buat A dulu. Less payers price index. Less payers price index. Rumus ni dah. Mama Z nak guna rumus ni. Okay, I sama dengan jumlah tu ada 2, atas dan bawah. Yang atas mula-mula dia kata P1. P1 RM2.50. Darab dengan kuantiti kosong. Darab dengan 5,000. Tambah. Okey, Mama Z tadi Mama Z RM2.50 dengan 5,000. Mama Z ulang lagi untuk beras Y pula. RM2.60 darab dengan 7,000. Selesai dah waktu. Beras Z pula tambah RM2.80 darab dengan 4,000. Tu untuk atas. Untuk yang bawah, dia kata dia nak P0. Okay, P0 kita RM2, RM2.20, RM2.40. So kat sini yang belakang sama. Jadi kat sini RM2. Tapi yang belakang sama. Tambah RM2.20 darab 7,000. Tambah dengan RM2.40 darab dengan 4,000. Dia panjang sikit lah. Sebab dia panggil weighted. Dia ada pemberat. Darab dengan 100.
Boleh ke ni? Beres ke tak? Ada nak tanya tak? Sekali lagi Mama. Sekali lagi. Okey. So yang pertama, pelajar memang kena tengok dekat rumus dah. Rumus kata yang kuning ni kita kena ambil harga pada tahun 2020. Harganya RM2.50, RM2.60, RM2.80. Kemudian perlu didarab dengan kuantiti pada tahun asas. Jadi Mama Z pun ambil harga pada tahun 2020. Harganya ialah RM2.50, RM2.60, satu lagi RM2.80. Iaitu Mama Z tulis nilai harga. Kemudian dia kata darab dengan yang biru tu kuantiti pada tahun 2015. Mama Z kena ada nilai RM5,000, RM7,000, RM4,000. Mama Z masuk sini. RM5,000, RM7,000, RM4,000. Itu untuk yang atas. Untuk yang bawah, Mama Z ada nilai P0. P0 iaitu nilainya tadi RM2, RM2.20, RM2.40. Sini. RM2, RM2.20, RM2.40. Tetapi yang bawah ni kita dapati dia masih cerita tentang Q0. Jadi Mama Z cuma menyalin nilai di atas sahaja. Kalau yang atas ni RM5,000, dia pun RM5,000. Kalau sini RM7,000, sini pun RM7,000. Kalau atas ni RM4,000, bawah ni pun RM4,000. Mama Z cuma tunjuk cara nak ganti dalam rumus saja. Mama Z risau pelajar tak faham rumus. Sebab tu Mama Z tunjuk satu persatu. Boleh ke? Boleh tak? Boleh Mama. Boleh. Lepas tu macam biasalah kita kena guna kecekapan kita menekan kalkulator supaya tidak ada ralat. Okey, tengok Mama Z ajar cara tekan. Kita buat pecahan siap-siap. Kalkulator tanda kurungan bersamaan dengan darab deh. So kalau Mama Z buat 2.5, Mama Z tak nak buat kurungan, Mama Z nak buat darab 5,000, boleh, tak ada masalah. Tambah 2.6 darab 7,000. Tambah 2.8 darab 4,000. Tak buat kurungan pun tak apa. Per dengan yang bawah 2 darab 5,000. Sebab kalau awak tak buat kurungan, awak jimat 2 saat. Okey, tambah dengan 2.2 darab dengan 7,000. Tambah 2.4 darab 4,000. Okey, kemudian jangan lupa darab dengan 100. Okey, so kita dapat jawapannya 119,714. Sama dengan 119.714. Kalau dia minta kita interpret, kita bagi tahu dia sama ada increase ataupun decrease. Okey, macam mana soalan A? Boleh tak? Boleh ke? Boleh Mama. Boleh. So, nota tajuk 11 ni dah print ke belum? Dah Mama. Dah. Sebab Mama Z nak bagi masa sejam. Masa Mama Z 2 jam kan? Mama Z nak bagi masa kat pelajar untuk penuhkan nota hari ni. Boleh? Tapi jangan risau. Katakan pelajar terkandas, pelajar tekan VSLT tu. Mama Z dah buat video untuk semua. Video awak ni lah. Ada semua video dah.
Boleh? So, kalau tu Mama Z lepaskan pelajar awal untuk pelajar penuhkan nota. Dan guna balik yang Mama Z ajar tadi tu. Tulis semula nota tu deh. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Mama Z tak balik rumah pun duduk sini juga. Cuma kalau Mama Z bercakap kat sini, awak nak tulis nota tu tak ada. Okey, so itu saja untuk tajuk 11. Kita jumpa Mama Z minggu depan pula. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mama. Okey.